Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerananya banyak nikmat yang Allah bagi dekat kita dan Allah beri peluang dekat kita sama-sama kita berhimpun pada malam ini. Dan dalam pada masa yang sama kita mengecapi dua nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman dan Islam. Berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Islam itu sendiri, diteruskan lagi oleh para sahabat, diteruskan pula oleh para tabi', diteruskan lagi para tabi'in hinggalah kita hari ini. Kita dapat mengecapi dua nikmat tersebut, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Dan dalam pada masa yang sama, nikmat yang Allah bagi dekat kita ni banyak sangat. Tengok dekat tubuh badan kita ni banyak nikmat yang Allah bagi. Itu yang dekat. Apatah lagi yang jauh daripada kita. Yang jauh lagilah banyak. Yang dekat pun dah terlalu banyak, yang jauh apatah lagi. Contoh yang dekat dengan diri kita ini apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Di dalam kitab Penawar Bagi Hati dia ada menyebut 7 anggota badan. Anggota badan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa, tuan-tuan? Yang pertama ialah mata. Mata macam mana kita nak zahirkan kesyukuran kepada Allah? Yakni dengan tak lain dan tak bukannya kita kena tengok keindahan alam, kita tengok Al-Quran, kita tengok macam-macam kebaikan. Kita tengok keindahan alam, kita tergambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita tengok benda-benda yang ke arah kemaksiatan. Contoh pergi jalan-jalan, jumpa perempuan tak pakai apa orang kata, buka aurat dan sebagainya. Kita pun tengok. Itu boleh mendatangkan kebinasaan kepada diri kita. Dan kita sebagai umat Islam, kita nak zahirkan rasa syukur dengan kedua mata kita. Kita kena buat macam itulah. Kita tengok Al-Quran, kita tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua selepas mata ialah telinga. Telinga kita buat macam mana? Kita dengar benda kebaikan. Dengar Al-Quran, bacaan Al-Quran, kita dengar penyampaian majlis ilmu. Yang pada malam ni kita adakan majlis ilmu. Kita dengar macam-macam kebaikan lagi. Bukannya kita dengar dengan perkara-perkara yang mengumpat, maki, hamun dan sebagainya. Dan itu yang boleh membuatkan kita ni kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya yang ketiga apa, tuan-tuan? Lepas mata, lepas tu telinga, lepas tu mulut. Mulut, nak katakan mulutnya dia tajam dia ni, dia tajam seperti pedang. Mulut bahaya, tuan-tuan, ataupun lisan lah dengan kata-kata. Sangat bahaya. Dia boleh buatkan satu kelompok masyarakat tu haru biru disebabkan mulut sahaja. Apatah lagi yang kawan-kawan dekat dengan kita, kita tabur fitnah, kita buat macam-macam. Sangat bahaya mulut ni. Jadi cara kita nak syukur macam mana? Kita nak zahirkan syukur melalui mulut kita macam mana? Kita baca Al-Quran tiap-tiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup satu muka pun jadilah. Itu sekurang-kurangnya. Kalau kita dapat lagi banyak, lagi bagus, kan?
Jadi kita usaha sebanyak-banyak mungkin untuk gunakan mulut kita ini ke arah kebaikan. Selain baca Al-Quran, sampaikan ilmu, kita cakap benda-benda baik, cakap dengan kawan, cakap benda baik, kita sembang tentang ilmiah dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa tuan-tuan? Yang keempat ialah perut. Perut ini itu adalah satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak zahirkan rasa syukur tentang perut ni? Kita pelik kan bila dengar perut? Macam mana kita nak zahirkan rasa syukur? Dengan isikan rasa perut kita ini dengan makanan-makanan yang halal. Sebabnya apa? Daripada perut itulah hasilnya tubuh badan kita, dan daripada situlah hasilnya air mani yang untuk anak-anak kita. Itu perut. Kita nak isikan dengan perkara-perkara makanan-makanan yang halal. Halalan tayyibah. Halal banyak tuan-tuan. Nak cari yang tayyibah tu kita kena selidiki betul-betul. Dan kita elakkan daripada makanan-makanan ataupun perkara-perkara yang syubhah. Syubhah ni kalau kita rasa benda ni halal ataupun haram, kita ni tak tahu. Contohlah biskut ataupun coklat lah, macam-macam kan. Kita rasa, ini aku dengar minggu lepas halal. Minggu ni aku rasa macam haram pula. Minggu lepas halal pula. Dah mana satu yang betul? Dah kita rasa macam benda tu syubhah kan. Kita rasa benda tu, betul ke ni boleh makan ni tak ni? Jadi tinggalkan. Bukannya, orang kata bukannya mati pun tinggalkan makanan satu tu. Banyak lagi makan. Ayam goreng Muiz belakang tu banyak lagi. Ayam goreng macam-macam lah dekat kantin dan sebagainya. Kita boleh makan lagi. Tak mati pun tinggal yang satu yang perkara syubhah tersebut. Itu perut. Kita isikan dengan makanan yang halalan tayyibah. Seterusnya apa? Yang kelima ialah farash. Farash ini kemaluan. Kotlah lelaki ataupun perempuan. Kita nak zahirkan macam mana farash kita dengan cara yang halal macam mana? Dengan kahwin lah, senang. Kahwin itu cara yang halal. Kahwin dapat anak. Kan senang, halal. Dah kalau tiba-tiba tak kahwin dapat anak macam mana? Itulah yang membawa kepada kebinasaan kita. Itu yang lahir daripada zina. Banyak berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lahir anak luar nikah, lahir anak zina. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina. Jangan hampiri zina. Apatah lagi nak buat dan sebagainya. Jangan hampiri pun. Kerana apa? Kerana ia akan menjadi benih ataupun ia akan memberi kesan tak kita, tapi anak cucu cicit kita nanti tu. Itu kesan dia zina itu. Jadi kena jaga elok-elok farash ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang keenam ialah kedua tangan. Cara kita nak zahirkan rasa syukur, kita buat kebaikan, tolong orang. Jangan kita jalan-jalan kita tunjuk muka orang. Itu tak boleh. Okey. Seterusnya yang terakhir ialah kedua kaki kita. Kita gunakan kaki kita ini untuk hadir ke masjid, kita hadir ke tempat majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa yang sama Allah memberi ruang kepada kita bertemu dengan bulan Syaban. Kita dah habis dah bulan Rejab. Dan sekarang ni kita masuk bulan Syaban. Dan seterusnya kita akan menghadapi bulan Ramadan tak lama lagi. Dalam 15 hari macam tu je. Lepas tu kita akan menghadapi bulan Ramadan. Dan pada malam ini, malam nisfu Sya'ban. Apa tu malam nisfu Sya'ban? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila satu-satu malam ini diberi nama ataupun digelar namanya macam nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar ataupun Sayyidul Ayyam dan sebagainya, mesti ada something special pada hari tersebut, pada malam tersebut. Kau mana pun mesti ada. Yang mana kelebihannya banyak sangat. Bukannya malam lain tak ada, tapi malam ni special sangat yang Allah berikan dekat hamba-hambanya. Supaya apa? Supaya kita ini rebut peluang yang Allah kurniakan ni. Kita rebut sungguh-sungguh, menjadi bekalan untuk kita di akhirat kelak. Menjadikan apa orang kata? Kita gunakan yang Allah kurniakan ini untuk bekalan kita di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan malam nisfu Sya'ban ini ataupun ia digelar sebagai Lailatul Nisfu Sya'ban? Lailah maksudnya malam, nisfi ataupun nisfu maksudnya setengah lah, setengah. Jangan tukar pula nisfu
nisfi, contoh dia guna huruf sad, bukannya huruf sin kan. Sin dengan sad beza sebutannya tu. Sad tebal, sin dia nipis sikit dan sebagainya. Jadi kena sebut betul-betul lah. Nisfu ini maksudnya setengah. Bahasa Arab ni penting tuan-tuan. Kalau kita sebut salah sikit je, bertukar huruf je dah lari maksud dia. Jadi kita sebut betul-betul. Nisfu maksudnya setengah. Manakala Sya'ban pula apa? Sya'ban ialah bulan ke-8 dalam bulan-bulan Islam. Lepas tu nisfu Sya'ban merujuk kepada apa? 15 Sya'ban itu sendirilah. Jadi sebab apa digelar Sya'ban? Kata Ibn Manzur dalam Lisanul Arab menyebutkan, menurut Sa'lab, sebahagian ulama berkata sesungguhnya Sya'ban dipanggil Sya'ban kerana ia Sya'ab, artinya menonjol antara dua bulan, iaitu bulan apa? Bulan Ramadan dan bulan Rajab. Dia menonjol di antara kedua-duanya. Sebab apa? Sebabnya terdapat banyak kelebihan yang Allah kurniakan pada bulan Sya'ban ini. Jadi pada malam ini nisfu Sya'ban, lagilah Allah melipat gandakan lagi banyak pada pada malam nisfu Sya'ban ini. Yang mana berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Um jilid kedua pada muka surat 485, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatul jumu'ah. Doa mustajab pada 5 malam. Itu Imam Syafi'i kata, sesungguhnya doa itu mustajab pada 5 malam. 5 malam. Yang pertama malam apa? Lailatul Jumu'ah, malam Jumaat. Malam ni tuan-tuan, ni malam Jumaat ni. Ni malam Jumaat, esok Jumaat ni. Ini malam Jumaat, maka malam ini mustajab doanya. Yang kedua ialah malam apa? Walailatul Adha, malam Al-Adha. Malam Al-Adha ni lebih katanya malam Hari Raya Aidil Adha tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga ialah Walailatul Fitr, malam Al-Fitri. Fitri ni apa? Itulah malam Hari Raya Aidil Fitri. Yang keempat ialah wa awwali lailatin min Rajab, malam awal bulan Rajab. Itu yang keempat, malam-malam yang mustajab doanya. Dan yang terakhir ialah walailatin nisfi min Sya'ban. Itu kata Imam Syafi'i, yang mana 5 malam ini mustajab doanya. Apa tugasan kita ni? Apa yang perlu kita buat pada malam ni? Banyakkanlah doa kepada Allah. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta banyak-banyak, insya-Allah Allah akan makbulkan. Jadi kita ni disarankan banyakkan amalan doa untuk apa? Untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga kita dan seluruh umat Islam, dengan harapan diberi ketetapan iman dan Islam. Kita selalu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta kepada Allah supaya kita ni tetap iman kita tetap keislaman kita. Biar kita jadi macam tu, kita tetap pendirian kita. Lepas tu kita minta apa lagi? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki kita ini diperluaskan. Minta banyak supaya rezeki kita ini diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam pada masa yang sama, janganlah kita kufur dengan rezeki yang Allah bagi. Kita syukur dengan apa yang Allah bagi dekat kita. Makin lama makin banyak Allah bagi dekat kita, makin tunduklah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, sifir dia mudah je. Kita ni hamba, Allah itu Tuhan. Kita ni layak tak nak buat kerja Tuhan? Tanya balik diri kita. Kita layak tak buat kerja Tuhan? Ataupun kita ni nak, boleh tak kita ni sebagai hamba, kita nak lawan Allah sebagai Tuhan kita? Kita nak argue Allah. Kita nak, apa orang kata, nak takabur dengan apa yang Allah bagi. Kita nak sombong dengan apa yang Allah bagi. Layak tak kita macam tu? Jadi kita ini sebagai hamba, kita buat tugas hamba dah lah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk apa? Untuk beribadah kepadaku. Itu tugasan kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba, buat cara hamba. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala
Tuhan sekalian alam, Al-Khaliqul Makhluk. Dia yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi. Dia yang menciptakan keseluruhannya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa dan Maha mengetahui, yang semuanya mahanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi kita minta kepada Allah, yang pertama tadi kita minta ketetapan iman dan Islam. Seterusnya kita minta rezeki kita diperluaskan. Seterusnya kita minta kepada Allah dipanjangkan umur serta mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanya budak-budak pun, selalunya kalau kita tanya budak-budak apa pratadika dan sebagainya lah, tanya dekat depa, tanya nak masuk masuk syurga tak, depa pun tahu nak masuk syurga. Kita tanya depa nak mati dalam kebaikan tak, husnul khatimah, ya, mereka pun tahu nak mati dalam kebaikan. Kita ni dah besar panjang ni, takkan kita tak boleh nak mikir benda tu. Tapi itulah hakikat kita, yang mana kita sangat alpa, sangat lalai dengan keduniaan, sehingga kita lupakan segala yang Allah kurniakan dekat kita. Contoh macam bulan Syaban ini, berapa kerat je yang kita, berapa kerat daripada kita ini menggunakan bulan Syaban ini dengan berpuasa, dengan baca Quran, dengan hidupkan malam dan sebagainya. Berapa kerat je daripada kita. Jadi kita muhasabah diri kita balik. Supaya apa? Supaya kita tingkatkan amalan kita, supaya kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, iaitulah malam nisfu Syaban ini, antara hadis yang boleh saya bacakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, yattali'u Allah ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Ini kena faham betul-betul. Melihat makhluk pada malam nisfu Sya'ban, adakah hari-hari lain Allah tak lihat? Tak, Allah itu Maha melihat. Tuan-tuan kena faham betul-betul. Jadi nak katakan apa dekat sini? Pemerhatian Allah terhadap hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban ini pemerhatian yang sangat istimewa, yang sangat special, yang Allah tegaskan. Ya tali'allahu ila khalqi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'il khalqi. Kemudian Allah mengampunkan semua makhluknya kecuali apa? Illa li musyrik au musyahin. Kecuali orang-orang yang syirik. Orang yang syirik macam mana? Orang yang menduakan Allah, menyekutukan Allah, yang menyembah selain daripada Allah, menyembah berhala, menyembah kepada pokok, menyembah kepada batu dan sebagainya. Itulah yang digelar sebagai syirik. Dan yang kedua ialah au musyahin. Musyahin ni apa? Orang yang bermusuhan. Bermusuhan antara kawan, sahabat, jiran tetangga dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, elakkan permusuhan antara satu sama lain. Biar kita ni cari kedamaian antara satu sama lain. Kita cari kedamaian supaya apa? Supaya hati kita tenang, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau kita ada sifat permusuhan antara satu sama lain, ni hati kita tak tenang. Selagi itulah kita tak tenang. Contohlah, kawan tu yang kita musuh tu, dia jalan depan kita. Dia jalan, dia relax je. Kita ni yang musuh dengan dia, apa kita nak buat? Mesti selalunya lah, kalau dia lalu depan kita ni, kita pusing kot jauh tu, tak nak tengok muka dia. Kita pusing kot jauh, jalan belakang pula. Tu permusuhan, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita elakkan permusuhan. Biar kita ini adanya kedamaian antara satu sama lain. Mudah-mudahan ia membawa ketenangan dalam keharmonian kita, insya-Allah. Hadis ini menegaskan bahawa pada malam nisfu Sya'ban, pemerhatian Allah terhadap hamba-Nya merupakan pemerhatian yang istimewa, yang disertai dengan belas kasihan dan keampunan. Itu maksudnya daripada hadis tadi, yang Allah melihat makhluknya. Pemerhatian Allah terhadap hamba-Nya yang pemerhatian yang istimewa, yang disertai dengan belas kasihan dan keampunan. Oleh kerana itu, diampunkan segala dosa yang telah mereka lakukan, kecuali dosa yang melakukan apa? Yang kedua tadi, syirik dan bermusuhan dengan manusia yang lain. Itu kelebihan pada malam nisfu Sya'ban, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan lagi
sedikit sahaja daripada saya. Antara kelebihan lain ialah ganjaran syurga bagi siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Imam Al-Ashabani telah meriwayatkan dalam At-Taghrib daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang menghidupkan malam-malam yang 5, wajiblah baginya syurga. Malam yang ke-8 daripada Zulhijjah. Riwayat lain dia mengatakan malam yang 5 tu apa? Malam Arafah, malam raya haji, malam raya puasa dan malam nisfu Sya'ban. Tu kelebihan orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tu tinggal dekat kita je, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni nak gunakan pada malam ini, kita nak isikan dengan apa? Adakah kita balik ni kita nak sembang lara je dan terbiar berlalunya malam nisfu Sya'ban itu seperti berlalunya angin sepoi-sepoi macam tu je ke? Ataupun kita nak isinya dengan perkara-perkara kebaikan? Cara nak hidupkan malam nisfu Sya'ban ini macam mana? Lakukanlah apa-apa pun, apa-apa sahaja ibadah, buatlah apa-apa pun serta amalan kebaikan pada malam nisfu Sya'ban. Untuk apa? Dengan niat untuk kita takarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Buatlah apa-apa pun. Kita baca Quran antaranya yang disebut. Baca Quran, bacalah banyak mana pun. Baca banyak mana pun, biar kita baca tu, kita baca dengan bacaan yang sangat baik. Waratilil Quran tartila. Yang mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan tartil di sini tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tu nak baca dengan apa orang kata, dengan tajwidnya betul. Kita ni tak payah nak kejar kuantiti banyak-banyak. Bacanya apatah lagi tunggang langgang dan sebagainya, biar kita kejarkan kualiti. Supaya apa? Supaya kita ni baca dengan bacaan yang sangat-sangat baik. Biar kita baca dengan bacaan yang sangat-sangat sempurna dan sebagainya. Buatlah macam-macam untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Seterusnya buat apa lagi? Macam-macam boleh buat. Buat solat dan sebagainya, qiyamul lail dan sebagainya. Qiyamul lail hidupkan malam nisfu Sya'ban. Buatlah solat hajat, solat apa orang kata, solat tahajud, solat taubat dan sebagainya. Dan malam nisfu Sya'ban ini dia ada banyak nama. Antaranya ialah Lailatul Mubarakah, malam yang berkat. Malam ini malam yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Allah janjikan dekat kita untuk pengampunan dosa kepada semua hamba-hambanya yang beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah Lailatul Ijabah, malam diperkenankan doa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak, mintalah doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah banyak-banyak. Dan yang keempat ialah Lailatul Hayyah, malam hidup, iaitu hati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak lupa kepadanya. Itu antara nama-nama lain yang ada, yang digelar pada malam nisfu Sya'ban. Dan kena ingat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Sya'ban ni Nabi buat macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa catatan amalan kita akan dipersembahkan kepada Allah di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini segala amalan kita ini akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah, setahun ni nak dikatakan dia ada bulannya yang mana amalan kita akan diangkat oleh Allah, angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam minggu tu ada hari dia, dan dalam hari tu ada masa dia, yang mana disebut di dalam Hasyiah Ibn Qayyim lagi Sunan Abu Dawud, amalan diangkat dan dibentangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan tahunan yang diangkat iaitu pada bulan mana? Bulan Sya'ban. Itu amalan tahunan yang akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan angkat pada bulan Sya'ban, sebagaimana yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya.
Dan amalan mingguan pula diangkat pada masa mana? Pada hari Isnin dan hari Khamis. Itu amalan mingguan kita. Amalan harian pada waktu mana? Subuh dengan asar. Waktu-waktu itulah yang mana amalan kita ini akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang terkandung di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, "Wahai pesuruh Allah, saya tidak pernah melihat Tuhan berpuasa lebih banyak daripada Tuhan berpuasa di dalam bulan Syaban." Baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan itulah bulan yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Ia datang antara bulan Rejab dan Ramadan, bulan yang diangkat di dalamnya segala amalan kepada Tuhan sekalian alam, dan aku cukup suka jika amalanku diangkat sedangkan aku sedang berpuasa. Tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi buat macam mana untuk hidupkan bulan Syaban ni? Nabi berpuasa banyak-banyaknya pada bulan Syaban. Sebabnya apa? Supaya amalan yang diangkat kepada Allah ini, biar Allah tahu yang bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sedang berpuasa. Itu sebaik-baik apa orang kata perkara yang perlu kita buat pada bulan Syaban ini, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulannya, kelebihan bulan Syaban ini ataupun kelebihan pada malam nisfu Syaban ini terlalu banyak. Tuan-tuan boleh tengok di dalam kitab-kitab, boleh tengok di dalam kata-kata ulama dan sebagainya, tengok ceramah yang lain dan sebagainya, boleh tengok kelebihan bulan Syaban ini pada malam nisfu Syaban ini banyak sangat. Amalannya pun ada juga disebut. Tetapi kalau kita ni nak senangnya, buatlah, ikut danlah nak buat amalan apa-apa pun, niatnya untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Biar kita buat amalan tersebut, biar kita istiqamah dengan amalan tersebut, dengan niat supaya kita ni semakin lama semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya makin lama kita buat. Contohlah, hari kita dah puasa banyak-banyak ni, lepas tu kita dah solat banyak-banyak ni, sampai satu tahap kita tak kata, aku ni dah banyak pahala, tak payah solat lah esok. Aku rasa macam nak tinggal lah satu waktu ke dua waktu ke. Jangan kita jadi macam tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Biar kita ini semakin banyak kita buat ibadah kepada Allah, semakin apa orang kata kita bersungguh-sungguh, makin lama makin banyak, biar kita rasa, ya Allah, aku dah buat macam-macam dekatmu ya Allah, tetapi aku rasa apa yang aku buat ni tidak cukup sebagai bekalan untuk aku bawa ke akhirat kelak. Biar aku buat lagi ya Allah. Engkau kurniakanlah aku kesihatan, Engkau kurniakanlah aku masa lapang, supaya aku dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, muhasabah diri kita balik. Banyak nikmat yang Allah bagi, malam-malam banyak kelebihannya, tambah-tambah kita berada di dalam bulan Syaban, lepas ni kita nak masuk bulan Ramadan. Macam mana kita buat persediaan untuk hadapi raya? Kita buat persediaannya untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini. Kita sungguh-sungguh untuk buat persediaan dalam bulan Syaban ini untuk kita menghadapi bulan Ramadan, supaya apa orang kata kita hidupkan bulan-bulan ini. Biar kita bersungguh-sungguh macam tu. Janganlah kita bersungguh-sungguh bab beli baju raya dan sebagainya, tapi bulan-bulan ini kita tinggal macam tu je. Itu tak boleh, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Biar kita ini selari dan sebagainya. Kita bersungguh-sungguh dalam bab-bab akhirat ini, biar ia menjadi bekalan kepada kita, insya-Allah. Jadi setakat itu je, wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup balik kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah.